kasih. Tak apa, kita tenang dulu. Terima kasih Timbalan Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya terus serta dalam perbahasan kajian separuh penggah Rancangan Malaysia ke-12 iaitu KSP IMK 12 yang bertemakan mampan sejahtera dan berpendapatan tinggi dengan menetapkan 3 tumpuan utama: memperkukuh kemampanan, membangunkan masyarakat sejahtera dan menuju negara berpendapatan tinggi. Saya menyambut baik usaha inisiatif daripada kerajaan seperti mana yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kerajaan menggariskan 17 anjakan utama dengan 71 inisiatif utama ke arah mencapai hasrat ataupun sasaran di bawah IMK 12 dan juga diletakkan 12 penegasan supaya akhirnya matlamat ekonomi madani yang telah diumumkan boleh mencapai hasratnya. Saya bermula dengan penegasan 2, iaitu di bawah tajuk mempercepatkan reformasi struktur ekonomi. Diletakkan 5 HGHV, High Profile, High Value, pertumbuhan dan nilai tinggi. Di bawah HGHV 4, pertanian dan industri asas tani diberikan keutamaan dan perlu diperkasakan dalam usaha untuk mengukuhkan kemandirian dan keterjaminan makanan. Betul? Semenjak pandemik COVID melanda seluruh dunia 4 tahun yang lepas, isu security, food security ataupun keterjaminan makanan menjadi isu global yang telah diberikan perhatian oleh semua negara. Bukan setakat negara kita, tapi semua negara di dunia. Sebab pandemik mengajar kita betapa pentingnya kita mengurangkan kebergantungan makanan daripada negara luar. Pelaksanaan projek inisiatif usahawan tani, Intan, dalam program iaitu di bawah program inisiatif pendapatan rakyat IPR sangat dihargai dan perlu diperkasakan dari masa ke semasa supaya pelaksanaan Intan ini mencapai hasratnya. Dan ianya sangat penting untuk kita memastikan kebergantungan kepada barangan yang diimport, khasnya makanan import, dikurangkan. Saya memberikan 2 contoh pada petang ini. Yang pertama, berkenaan beras. Saya mendengar ramai ahli-ahli yang berhormat telah mengutarakan isu ini. Ya, kita tahu nasi adalah makanan teruji rakyat Malaysia. Sebab tu beras sangat mustahak. Satu ketika kita menghasilkan 70% beras yang diperlukan tempatan. Hari ini 65. Maknanya 35% daripada beras yang diimport dari negara asing. Kenapa jadi macam ni? Sepatutnya trendnya adalah kita mengurangkan kebergantungan. Saya berharap kerajaan boleh meletakkan sasaran yang jelas supaya satu hari nanti, mungkin tak 5 tahun, mungkin 10 tahun, supaya 100% beras yang diperlukan di negara kita dihasilkan secara tempatan. Saya menyanjung tinggi usaha kerajaan dengan suntikan modal sebanyak 3 bilion di MADA supaya rancangan 5 musim 2 tahun, hasil 5 musim dalam masa 2 tahun dapat dilaksanakan dan sudah tentu ia akan menyaksikan lonjakan hasil beras negara. Tetapi sebelum itu, apakah tindakan, apakah langkah yang akan diambil oleh KPKM khususnya dan agensi-agensi yang berkaitan dalam mengatasi masalah yang melanda kita masa kini? Kita tak boleh tunggu 3 bilion tersebut membawa hasil. Itu memerlukan beberapa tahun pelaksanaannya. Tetapi langkah jangka pendeknya apa? Adakah hasil semasa kita kurang yang menyebabkan kekurangan stok beras tempatan ketika ini? Ataupun telah berlaku ketirisan? Ataupun kerana kos sara hidup kita meningkat, menyebabkan sebahagian daripada rakyat Malaysia yang selama ni membeli beras import kini tukar membeli beras tempatan yang harganya terkawal dengan RM2.60 1 kilogram. Dan ataupun ada berlaku panik buying. Saya tak tahu apa sebabnya. Saya mohon pihak KPKM dan agensi yang terbabit supaya ambil langkah, ambil serius perkara ini. Dan juga saya nak tanya Benas, sama ada Benas ada stockpile dah untuk menghadapi keadaan ini. Saya tak mau gunakan perkataan krisis. Sebab kalau krisis tu dah sangat berat dah. Tapi masalah ni berlaku dan kita perlu hadapinya. Jadi saya mohon satu jawapan yang konklusif yang menyeluruh daripada pihak kerajaan. Makanan kedua yang saya rasa kita bakal menghadapi masalah bawang. Bawang berbeza dengan beras. Kalau beras kita masih dapat menghasilkan 65% berasnya. Bawang hampir 100% kita beli dari luar. India adalah mengenakan duty ekspor dia 40%.
Sebab keperluan untuk tempatan. Itu saya katakan, food security, kejaminan setiap negara. Bila berlaku food crisis, dia akan memberikan keutamaan kepada negara dia. Jadi apakah langkah kita? Sebab duty ekspor yang dikenakan oleh India ini akan berterusan sehingga 31 Disember tahun ini. Dalam tempoh 4 bulan, apa yang kita buat? Apakah kita akan tukar ke negara lain? Itu jangka pendek. Tapi jangka panjang saya tahu. Institut Penyelidikan dan Pembangunan, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MADI, ada usaha penyelidikan dan pembangunannya. Jadi apakah kita ada target ataupun sasaran untuk menghasilkan bawang sendiri? Mungkin tak masa kini, tapi dalam 5 atau 10 tahun dari sekarang. Kita perlu ada perencanaan ke arah itu. Kalau tidak, selama-lamanya kita akan bergantung kepada bawang yang diimport dari negara lain. Datuk Yang di-Pertua di bawah penegasan 3, memacu daya saing sektor dan industri strategik. 8 segmen industri dinyatakan dengan jelas. Di bawah segmen ke-6, industri pelancongan. Kita tahu industri pelancongan antara industri yang paling teruk terjejas disebabkan pandemik COVID yang melanda dunia. Sempadan negara ditutup selama 2 hingga 3 tahun. Sasaran tahun ini, kerajaan mengatakan bahawa 18 juta pelancong dijangka boleh dicapai. Bagus. Saya mohon supaya pihak MOTEK bukan setakat meletakkan sasaran tahunan jumlah pelancong. Memang betul kita perlu ada sasaran, tetapi lebih daripada itu adalah apakah kita akan memperbagaikan destinasi pelancongan. Pada awal bulan Ogos, Yang Berhormat Menteri MOTEK telah kali pertama melawat Negeri Sembilan dan hadir di Parlimen Rasa. Saya telah membawa beliau ke sebuah tokong besar. Tapi tokong tu jangan kita fikir ia sebagai tempat ibadat sahaja. Tetapi pekarangan tokong tersebut sangat sesuai untuk dijadikan kawasan pelancongan. Nama tokong tersebut adalah Tokong San Kautung di bawah Parlimen Rasa yang mempunyai keluasan hampir 10 ekar yang boleh dijadikan satu destinasi pelancongan yang utama di daerah Seremban. Jadi saya mohon penjelasan ataupun sokongan daripada pihak MOTEK. Di bawah segmen 8 yang disebutkan pembangunan infrastruktur pengangkutan dan logistik, ada disebutkan 10 projek pembangunan baru ketika Yang Berhormat Perdana Menteri membentangkan kajian separuh penggah KSP IMK 12 ini. Saya nak tanya, pada 20 Mac yang lepas, ketika bajet tahun 2023 peringkat jawatankuasa KKR, Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menggulung ketika itu telah mengatakan bahawa kerajaan bersetuju untuk membina satu flyover dari tol baru Seremban ke Gateway dengan kos kira-kira 600 juta ringgit. Saya nak tanya apakah status tol tersebut, status flyover tersebut. Sebab ianya sangat mustahak. Bilakah ia akan mulakan kerja? Saya difahamkan tahun depan, betul atau tidak? Dan apakah ia melibatkan pengambilan tanah dan sebagainya? Jadi saya mohon pencerahan daripada pihak kerajaan. Berkenaan dengan tajuk yang sama juga, saya mohon pandangan ataupun jawapan daripada kerajaan. Apakah jalan lingkaran tengah Seremban Ring Road, yang mana fasa 3B bahagian 1 yang telah siap pada tahun 2017. Tetapi kalau jalan lingkaran, kita faham lingkaran itu satu bulatan, dia hanya separuh sahaja. Apakah ada cadangan, perencanaan daripada kerajaan, daripada KKR untuk meneruskan pembinaannya, fasa seterusnya, supaya akhirnya ia menjadi satu lingkaran yang boleh mendatangkan impak ekonomi dan pembangunan kepada daerah Seremban? Saya mohon jawapan daripada pihak KKR. Di bawah penegasan 6, dinyatakan bahawa meningkatkan kesejahteraan dan membudayakan masyarakat madani. Dia menggariskan 6 perkara pokok. Di bawah pokok kedua, dinyatakan pengukuhan keperkhidmatan penjagaan kesihatan. Ketika Perdana Menteri ke-9 membentangkan IMK 12 pada 27 September 2021, dinyatakan bahawa sebuah institut penyakit berjangkit akan dibina di Bandar Mstek di bawah Parlimen Rasa. Saya nak tanya apakah statusnya. Dan ketika itu dikatakan bahawa pembinaannya akan bermula pada tahun 2022. Ini dah masuk suku ketiga tahun 2023. Apakah status pembinaannya? Seterusnya di bawah pokok ketiga, status negara menua. Hari ini kita dalam keadaan ataupun posisi sebagai negara menua. Kerana 7% daripada populasi ataupun penduduknya berusia 65 tahun ke atas. Dan dijangka dalam masa 20 tahun, 2 dekad, jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas akan meningkat kepada 14
peratus. Saya menyambut baik usaha kerajaan mulai sekarang untuk merangka tindakan penuaan kebangsaan, termasuk menubuhkan pusat geriatrik, iaitu pusat penjagaan kesihatan yang berkualiti untuk warga emas. Kita boleh belajar daripada negara Jepun khususnya, yang mana mereka telah berada di dalam kedudukan status negara yang mempunyai ramai warga tua. Apakah cara mereka untuk menangani masalah ini? Dan masalah ini perlu kita mulakan perencanaannya mulai sekarang. Masa Datuk sudah Yang tamat. Ditua, saya mohon sedikit masa tambahan. Masa sudah tamat. Sedikit masa 1 minit. tambahan. 1 minit. Okey. Seterusnya, saya juga ambil kesempatan pada petang ni untuk menyebut berkenaan dengan penegasan 7, iaitu menambah baik bakat tersedia masa depan. Iaitu ada 7 perkara pokok, di bawah perkara kelima, iaitu pembentukan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang STEM, STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Saya nak tanya, apakah usaha kerajaan? Usaha sepatutnya dimulakan di peringkat skora rendah. Apakah ada suntikan peruntukan khas kepada semua jenis sekolah rendah, tak kira sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan, dalam memastikan fasiliti ataupun kemudahan yang sedia ada dinaik taraf selaras dengan sasaran kerajaan ini, supaya kita boleh membentuk anak-anak muda kita dalam keadaan yang lebih celik STEM ini pada usia muda. Kata orang melentur bulu biar dari lebungnya. Dan perkara terakhir, Datuk Yang Ditua, yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan penegasan 9, mempercepatkan peralihan kepada ekonomi khalis cabaran masa depan. 7 perkara pokok dinyatakan. Saya hanya nak sebut satu saja, iaitu projek tempatan banjir sebanyak 22 bilion di bawah IMK 12. Saya nak tanya, di kawasan saya ada pembangunan lembangan sungai bersepatu Sungai Linggi fasa 5 yang sepatutnya bermula pada tahun ni kerjanya, tetapi disebabkan open tender, saya setuju open tender untuk mengelakkan pembaziran dan ketirisan. Jadi bila, saya nak tanya, apakah ia boleh dimulakan pada awal tahun hadapan? Sebab kalau banjir ni, kalau kita hanya sebut tempatan banjir ni pada musim hujan, ia sudah terlambat. Kita kena memberi fokus kepada tempatan banjir ketika tak hujan. Jadi terima kasih kepada Datuk Yang Ditua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya baca senarai pembahas seterusnya.